السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Surat 7 bagi dua daripada bawah. Muka surat 7 bagi dua daripada bawah, ataupun ujung bagi 3. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi, amin. Kata pengarang ketiganya, muqaranah tauzi'iyah, yaitu mensuku-sukukan, mensuku-suku akan sukunya pada suku takbir, yaitu dimuqaranahkan kosak atau kosak pada Allah, alif lam lam, dan ta'aruf pada hu, Allah, Allahu. Jadi Allah, kosak tu pada Allah dan hu, ta'aruf pada hu, dan ta'yin pada akbar. Maka dinamakan tauzi'iyah, kerana ia menghampirkan suku niat pada suku takbir. Maka adalah muqaranah ini tiada memadai pada niat dengan muwafaqah ulama padanya. Bersalahan surah yang dahulu, maka yang pertama ittifaq pada orang yang kuasa. Dan jika membawakan was-was, maka hendaklah diamalkan muqaranah urfiyah yang muktamad oleh Imam Nawawi dan Imam Ghazali dan lain-lain daripada keduanya. Baik, kita ni masih lagi dalam perbicaraan rukun-rukun semayang. Jadi kali ini masih lagi rukunnya. Nah, jadi furu' atau uraian bawah rukunnya tu ada perbicaraan berkenaan dengan muqaranah. Muqaranah maksud dia penyertaan, selari, serentak. Muqaranah. Muqaranah maksud dia serentak atau penyertaan. Jadi yang ketiga ni muqaranah tauzi'iyah. Yang pertama dulu muqaranah urfiyah, yang kedua muqaranah kamaliyah, yang ketiga tauzi'iyah. Dua yang pertama itu sah. Urfiyah, kamaliyah sah di sisi ulama. Urfiyah muqaranah pada adab. Maknanya orang awam dia muqaranah urfiyah. Maknanya mendatangkan niat dalam mana-mana ketika takbiratul ihram tidak lebih awal daripada alif Allah, tidak terkeluar daripada ra akbar. Maka itu dinamakan muqaranah urfiyah. Kita semua orang awam biasa duduk situ. Bila Allahu akbar start alif Allah, sebelum habis ra akbar ataupun serentak dengan habis ra akbar, tidak terkeluar pada ra akbar, itu adalah niat kita dalam tu. Maka muqaranah urfiyah. Yang kedua kamaliyah, kesempurnaan niat itu sendiri. Ini biasa dapat bagi orang-orang yang kira ulama ataupun orang yang ngaji dalam yang akan dapat ni. Bila faham hakikat niat, insya-Allah ia akan dapat. Tapi benda payahlah. Sebab biasa kita ni
terpengaruh dengan apa suasana semasa untuk orang awam gitu. Jadi siapa-siapa dapat muqaranah kamaliyah kena bersyukur kepada Allah SWT sebab benda tu payah. Jadi kalau orang tanda dia dapat muqaranah kamaliyah, takbiratul ihram dia senang sahaja. Kita sebut semua dah. Dia ambil hak terbaik, hak afdal takbiratul ihram, iaitu mak, orang panggil mak asli je, Allahu Akbar, 2 harakat ataupun 1 alik sahaja, Allahu Akbar. Dalam tempoh itu sudah masuk belaka niat dia, dan dia nampak belaka dah ketika niat itu kesempurnaan solat 13 rukun dia. Ini muqaranah kamaliyah. Sebab hakikat niat dia tidak bertempoh seperti kita membilang waktu. Begitu. Maka urfiyah ni lain, dia ada tempoh. Jadi tu yang jadi orang awam bila muqaranah urfiyah jadi panjang sikit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni panjang. Soh tak? Soh. Jangan lebih daripada 7 alik ataupun 14 harakat. Jangan lebih, jangan sampai daripada lebih pada tu. Tu paling panjang tu. 7 alik. Bukan suruh, tapi kalau niat panjang pasal nak dapatnya niat tu payah. Sebenarnya dia gitu tu orang panggil cakap dalam hati. Tapi cakap dalam hati tu tak apalah untuk orang awamnya. Bila bercakap dalam hati tu dia sebenarnya jauh di lubuk sanubari tu ada niat. Kita sebut dah, cuma kita ulang balik. Belum pergi hak ni. Tu urfiyah. Jadi kita anggap husnuzon ni maknanya jemaah kita ni kat mana-mana pun bagi orang awam ni, kalau dia tidak ada penyakit was-was, insya-Allah dia masuk dalam bab muqaranah orang-orang yang dapat muqaranah urfiyah. Orang awam. Hak kamaliyah tadi orang-orang ngaji tinggi, ulama, wali-wali Allah, tu muqaranah kamaliyah. Yang ketiga muqaranah tauzi'iyah ni. Tauzi'iyah ni maksud dia bagi. Tauzi' itu bagi. Kalau kata orang pergi umrah haji kan, sampai Masjidil Haram tu, ada pondok cek ataupun dia duduk hotel dalam jalanan ada pondok cek. Jalan contohnya jalan apa panggil, jalan kat istana nak masuk kawasan masjid ada pondok cek. Ada orang sedia buku-buku cek atau risalah-risalah, biasa buku-buku cek nak bagi. Tu orang panggil makanut tauzi'iyah ataupun pondok-pondok tempat bagi barang. Bagi. Jadi muqaranah tauzi'iyah maksud dia penyertaan niat tu dengan takbiratul ihram tu, yang rukun perbuatan tu, rukun fi'li, tapi dia bagi dalam niat dia mensuku. Sebab tu kita baca ketiganya muqaranah tauzi'iyah, iaitu mensuku-suku akan suku niat. Sebab bila niat dijelmakan sebagai lafaz, jadi contoh sahaja aku semayang fardu maghrib 3 rakaat. Jadi bila kita buat dalam bentuk lafaz kan dia ada masa dan dia ada ayat tu lah kan. Jadi tauzi'iyah ni dia mensuku-sukukan, kalau kita nampak dalam bentuk lafaz itu mensuku-sukukan niat tu. Lafaz niat tu dia suku-sukukan pada suku takbir, tapi bukan merujuk kepada talafuz sebelum takbiratul ihram. Dalam ketika takbiratul ihram dia pun berniat. Berniat itu dia suku-sukukan, dia bagi. Tu maksud dia. Contoh dia bagi tu dia kata pada suku takbir. Contoh iaitu dimuqaranahkan qasak pada Allah dan hu lagi. Qasak duduk pada Allah. Qasak tu mana kalau kita kata kita senaraikan dia dalam lafaz tu, sahaja aku sembahyang tu qasak.
Usolli itu sahaja aku semayang. Usolli itu kosa. Jadi dalam hati kita tu sahaja aku semayang tu duduk di Allah. Dan hu lagi. Bila hu tu dan ta'aruk pada hu. Ta'aruk mana? Sahaja aku semayang kosa. Usolli fardha. Hak tu. Hu, dekat hu tu kita fardha. Sahaja aku semayang kosa duduk di Allah. Hu duduk fardu. Jadi fardu duduk ihu saja. Kemudiannya dan ta'yin atau ta'ayyun pada akbar. Akbar tu maghrib. Nah, fardu duduk di tengah dah. Kan ta'aruf. Maghrib sama ada 3 rakaat tu hak sunat dah. Tu hak sunat dah. Maghrib itu masuk dalam ta'yin hak wajib. Jadi dia letak dalam akbar. Tu orang panggil muqaranah tauzi'iyah. Bila dia sengaja mensistemkan begitu, mensukukan diri dia tu, memastikan dia buat gitu, ada boleh. Tu maksud mensuku-sukukan. Dia sengaja membahagikan begitu. Tahu? Ia lain daripada urfiyah tadi. Kan urfiyah, kan orang awam kan dia berjalan masa Allahu akbar dia dah dapat lagi. Jangan siapa waswah lah main 2-3 kali akak. Maknanya dan Allah yuak panjang. Allahu nak pergi hu akbar tu dia baca niat dalam hati. Tu urfiyah lagi kan. Tak apa lagi. Jangan sengaja membahagi-bahagikan. Hak tu tak boleh. Mensuku-sukukan. Dia tetapkan bagi diri dia dah. Kalau dekat usolli tu kat sebut Allah. Kat kosak ni contoh saja dia boleh jadi. Lepas hu tu dia letak kosak dekat ak. Ni contoh saja. Dia boleh jadi gitu. Bila buat gitu dengan kita makna sengaja mensukukan itu tidak sah. Dengan kesepakatan ulama kita. Jadi bila ngaji hak ni dia bawa kepada waswah kalau tak faham hakikat. Hakikat niat tak faham, jadi waswah jadi Allahu akbar. Jadi nak faham kalau kata bawa kepada waswah aje. Kayak gini dia sebut kayak gini. Maka kita niatlah sejurus sebelum takbiratul ihram itu lebih baik. Mengambil pandangan yang lemah. Qaul dhaif mazhab Syafi'i dan menyepakati pandangan-pandangan jumhur ulama. Kalau jumpa pak mazhab ni jumhur ulama sejurus sebelum takbiratul ihram itu sah. Niat. Dalam mazhab Syafi'i hak tu bahagian pandangan lemah sahaja. Pandangan muktamad mesti dalam takbiratul ihram. Okey faham jadi pastikan niat duduk dalam takbiratul ihram pertama. Kita sebut tadi selepas start daripada alif Allah tidak terkeluar daripada ra akbar. Yang kedua, jangan mensuku-sukukan. Adapun tempoh hak kita jadi Allahu akbar itu tak apa. Masuk dalam urfiyah. Oleh kerana kita payah nak dapat kamaliyah, tak apa. Termasuk dalam urfiyah untuk orang awam. Jadi panjanglah sikit. Allahu akbar. 3 alif, 4 alif, 5 alif, Allah lagi ya. Orang awam. Tapi oleh kerana kita ni ngaji lama dah, pekoh dah cakap nak 10 20 tahun ngaji. Dah kan tak mupin dah kepada kamaliyah. Nah, biar comel. Mana kita berusaha untuk lebih baik. Termasuklah dalam bab niat, bukan setakat bukan semata-mata qauli, fi'li, bahkan dalam bab qalbi, rukuniyah. Biar comel. Makin comel, pahala lebih. Dalam proses kita nak dapat hak tu payahnya dapat pahala istihad, pahala bukan kita beristihad, pahala berusaha. Pahala berusaha. Maksudnya usahanya kita nak kalau boleh dapat kamaliyah tu, dapat pahala berusaha. Walaupun tak dapat lagi, tapi kita menuju ke arah tu berusaha tu, dapat pahala kerana sungguhnya kita. Tanda sungguh kita tetap kekal istiqamah atas jalan belajar ilmu agama. Padahal belajar dah. Orang ni khotang kitab ni, masuk kitab lain pula. Hak tu lagi. Supaya lebih baik gitu.
Ilmu agama dah habis dah habis. Belajar 20 tahun dah habis, 30 tahun dah habis, 40 tahun dah habis, 50 tahun dah habis ilmu agama. Luah. Fardu ain asah dia. Lepas tu kalau kata maknanya kita ni kalau dah khatam banyak dah, cubalah perluaskan ilmu kita kepada fardu kifayah gitu. Maka adalah muqaranah ini muqaranah ini rujuk tauzi'iyah tadi. Tiada memadai, la yakfi. Tak boleh. Tak ada pada niat dengan muwafaqah ulama padanya pada masalah muqaranah tauzi'iyah. Ulama ada terima. Muwafaqah maksud dia sepakat ulama tidak terima maksud dia tidak sah sembahyang. Siapa-siapa mensuku-sukukan niat pada lafaz Allahu Akbar, pada rukun qauli Allahu Akbar itu, dalam hatinya dia mensuku-sukukan. Sebenarnya hakikat sebenarnya kalau orang buat gitu, kat mana dia menghayati kalimah rukun qauli Allahu Akbar. Kalau dia tu dalam hati tu kan duk tupu ke niat, kat mana dia menghayati Allahu Akbar? Allah Maha Besar, orang lain tak ada. Allah Maha Besar, orang lain tak ada. Kita masuk dah sembahyang, kita dengan Tuhan je, tak ada makhluk. Kat mana dia nak hayati? Sebab awal kejayaan orang yang nak khusyuk ialah pada rukun niat. Sebab dia awal sembahyang. Macam mana kita nak khusyuk kalau masa niat tak khusyuk dah? Jadi nak penghayatan biar duduk situ dulu. Allah Maha Besar, masa Allahu Akbar tak fikir lain-lain kan, fikir Allah Maha Besar, makhluk tak ada. Cek belaka. Bila kita buang dah makhluk dalam sembahyang, ingat Tuhan. Kita mengharapkan begitu. Jadi kita hak diajar ni, diasuh, dan amalan biasa kita masyarakat Melayu dalam tu dah. Sebab fiqh mazhab Syafi'i begitu. Niat itu ketika takbiratul ihram. Apa dah? Jadi kita masa Allahu Akbar kan Allah Maha Besar. Lagu mana kita nak tahu? Payah kan? Jadi kalau orang dapat tarah dia ni muqaranah kamaliyah, dia tak timbul dah masalah. Sebab serentak itulah dia nampak dah Tuhan Maha Besar, lain cek tak ada benda. Sebab tu dah semayang khusyuk orang darjat wali Allah. Itu ni payahlah. Tapi nak latih. Dia masuk semasa. Bila Allahu Akbar tu Allah Maha Besar. Dia kadang mari, kadang ada. Itu orang awam gitu. Contohlah kita ambil mudah sebab pengalaman. Kalau diri saya kalau kita mayang subuh, kita faham tak makna doa kunut. Doa kunut ni kalau kita baca dan kita belajar dah, kita ingat mudah lah. Tak payah mana makna dia tu, kita ingat. Jadi biasa kita mayang subuh ni kita baca sahaja doa tu tanpa menghayati makna dia. Sedangkan makna dia tu sangat cantik dan makna yang menyempurnakan kecukupan untuk diri kita hidup pada hari itu. Esok subuh begitu pula. Sebenarnya begitu. Padang dah untuk kita ni. Tak, kita baiki hubungan kita pagi hari sembahyang subuh dengan doa kunut tu makna comel. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah Tuhan, tunjuk aku tunjukkan aku jalan yang sebenar. Fi man hadait, sebagaimana kau tunjuk kepada orang yang kau beri hidayah, kau beri petunjuk. Wa'afini fi man afait, afiakan aku sebagaimana kau afiakan orang yang kau afiakan. Tawallani fi man tawallai, kau walikan, kau jadi wali. Tawallani fi man tawallai, walikan aku sebagaimana kau jadi wali kepada mereka. Siapa habis dia comel, dia jadi kecukupan untuk kita, kehidupan kita pada hari itu. Tapi walaupun kita faham makna sekalipun, kadang-kadang kita baca tanpa sedar. Dia berlalu begitu. Rukun Fatihah begitu kau kita baca. Kalau kita dah ayati, dia berjalan gitu. Walaupun kita tahu makna alhamdulillah rabbil alamin siapa waladdallin. Jadi semayang ni bila khusyuk tu ada, jadi manis tu kerana kita faham makna. Tahu? Jadi nak start comel lalu dengan niat. Mesti gitu.
bersalahan surah yang dahulu. Surah maksud dia gambaran. Surah maksud dia gambaran. Jadi bersalahan dengan gambaran yang dahulu, iaitu yang dahulu tu yang kita cakap pasal dua muqaranah, muqaranah urfiyah dan muqaranah kamaliyah. Maka yang pertama ittifaq bagi orang yang kuasa. Maka yang pertama muqaranah urfiyah. Orang awam tadi. Ittifaq sepakat bagi orang yang kuasa, orang yang mampu. Dan jika membawakan waswah, dan kalau waswah, kalau ada penyakit waswah, maka hendaklah diamalkan muqaranah urfiyah. Yang pertama cakap pasal kamaliyah dulu. Kamaliyah, urfiyah, tauzi'iyah. Jadi yang pertama merujuk kepada kamaliyah. Jadi maka yang pertama yang kamaliyah. Ittifaq bagi orang yang kuasa. Itu sepakat di sisi ulama, siapa mampu kena kamaliyah. Kalau kita sebut tadi ya. Itu yang pertama. Dan jika membawakan waswah, kalau waswah, kalau nak buat hak muqaranah kamaliyah ni payah, maka hendaklah diamalkan muqaranah urfiyah. Maka payah-payah bawa kepada kaedah mudah sikit, kaedah mudah hak urfiyah. Orang awam tadi. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Benda hak payah-payah membawa kepada hak lebih mudah, cara yang lebih mudah. Yang muktamad maka hendaklah diamalkan apakah muqaranah urfiyah yang muktamad oleh Imam Nawawi. Maka pandangan Imam Nawawi inilah merupakan pandangan rasmi atau pandangan muktamad dalam mazhab. Pandangan yang kuat. Dan Imam Ghazali dan yang lain daripada keduanya Imam Nawawi dan Imam Ghazali, maksudnya dalam mazhab Syafi'i, pandangan ramah, pandangan muktamad, pandangan ini, pandangan yang mengatakan iaitu yang pertama tadi muqaranah kamaliyah. Bagi yang kuasa maka sepakat ulama, hak kuasa sepakat ulama kata kena dengan kamaliyah. Tak mampu muqaranah kamaliyah, maka pergi kepada kaedah muqaranah urfiyah untuk orang awam. Urfiyah tak mampu juga, maka kalau urfiyah pun tak mampu, pergi pandangan dhaif. Pandangan dhaif niat sejurus sebelum daripada takbiratul ihram, bukan hak rumah. Rumah mazhab Hanafi kata sah. Hak kata sejurus sebelum mazhab Maliki, mazhab Hambali, termasuk mazhab Hanafi. Faham tak? Sebab mazhab Hanafi tadi dia bawa satu pandangan yang terpencil, mazhab lain tak pakai, iaitu niat rumah sah. Jadi takbiratul ihram tu Allahu akbar, Allah Maha Besar je. Jadi tak ada mazhab lain pakai tu. Syafi'i tak pakai, Hambali tak pakai, Maliki pun tak pakai, tapi Hanafi kata sah. Ada pun niat sejurus sebelum takbiratul ihram ni, maksud dia sebelum Allahu akbar tu niat selalu dah saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Taala. Allahu akbar tu jumhur Maliki, Hambali, Hanafi, dan dhaif mazhab Syafi'i. Apa? Jumhur situ tu. Maka kita boleh ambil situ. Jumhur ulama kata boleh niat sejurus sebelum, tapi bila kita kata hak al-masyaqqah, waswah parok sangat, tak boleh niat juga takbiratul ihram, tak mampu. Dia jadi pandangan muktamad mengharuskan beramal dengan pandangan dhaif. Pandangan muktamad bila sempit itu. Sempit tu maksud dia payah dia kerana waswah. Bila payah nak dapat niat ketika takbiratul ihram, maka jadi harus di sisi pandangan muktamad. Ketika keadaan itu, dalam keadaan biasa mesti beramal dengan kamaliyah. Kemudian tak boleh kamaliyah, pergi kepada urfiyah, sekurang-kurang sah. Tiba-tiba tak boleh juga kaedah dua ni, muqaranah. Tak ada muqaranah, niat sebelum dari, tak ada muqaranah sebab niat sebelum dari takbiratul ihram, yang menyepakati pandangan dhaif mazhab Syafi'i dan jumhur ulama kita sebut tadi, Hambali, Maliki, Hanafi. Dia faham?
Simpulan mudah mazhab Syafi'i ke mana-mana pun usaha takbir niat dalam takbiratul ihram. Tak mampu. Waswah, masuk tak mampu ni mari waswah. Sebab waswah ni masuk ia ikut setan. Setan bawa waswah. Al-waswasu minasyaitan. Waswah daripada setan. Jadi tamu ikut setan, ambil ikut ulama. Walaupun pandangan lemah. Sah. Sebab masyaqqah. Tidak dikira ikut nafsu dah masa tu. Kerana masyaqqah membenarkan kita ikut kaedah yang lebih mudah. Okey. Itu niat. Panjang sangat dah niat kita ni yang dulu pun bicara niat agak kita pergi pindah kepada syarat qiyam. Baik. Dan disyaratkan dia dengan dibetulkan tulang belakang. Dan ketiganya, rukun ketiga pula. Dan ketiganya daripada rukun sembahyang qiyam, yakni berdiri pada sembahyang fardu. Dan disyaratkan dia dengan dibetulkan tulang belakang, dan jikalau dengan bersandar sekalipun, maka jika berdiri cenderung sekira-kira tiada dinamakan berdiri, tiada sah sembahyangnya. Dan jika lemah ia daripada berdiri sekira-kira masyaqqah yang menghilangkan khusyuknya, sah ia sembahyangnya serta duduk. Rukun ketiga pula qiyam. Qiyam maksud dia berdiri. Qama yaqumu qiyam, berdiri. Dan ketiga daripada rukun sembahyang. Daripada rukun sembahyang qiyam, yakni berdiri pada sembahyang fardu. Maksud dia jadi rukun pada sembahyang fardu, tidak pada sembahyang sunat. Sembahyang sunat berdiri adalah sunat. Sembahyang sunat apa? Sunat mana sekalipun berdiri adalah sunat. Yang kata pula sembahyang jenazah bukan sembahyang sunat. Itu fardu juga tapi kifayah. Jadi tak boleh duduk. Sunat mana sekalipun. Sunat rawatib, sunat duha, sunat hajat, sunat tarawih, sunat apa lagi? Istisqa, sunat gerhana bulan matahari, sunat Aidil Fitri, Aidil Adha, sunat apa pun. Tahiyatul masjid, sunat berdiri. Fardu tak boleh. Fardu dia jadi rukun. Hai. Dalil qiyam ni tak ada khilaf-khilaf dah lah. Dalil semayang tu mesti dalam keadaan qiyam itu dengan dalil Quran dan sunnah dan ijma' ulama. Maksudnya tak ada khilaf ulama. Tak ada ulama kata sah sembahyang dalam keadaan duduk. Semayang fardu. Semayang fardu. Tidak ada ulama kata sah semayang fardu dalam keadaan duduk. Tak mampu jadi pergi kepada furu'. Jadi tak mampu baru boleh duduk. Nabi kata dalam hadis sallu qa'iman, salli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa'ala jamb. Sembahyanglah kamu dalam keadaan berdiri. Kalau kamu tidak mampu, duduk. Kalau kamu tidak mampu, maka atas lambung kanan. Kita sebut tu kan. Jam ala jambin ni maksud dia lambung kanan. Ataupun bahasa Terengganu jerenggeng. Jerenggeng ke? Tu tahu. Orang panggil jerenggeng kan? Orang Terengganu. Ada kok istilah Terengganu kita tak tahu ni. Hamba banyak istilah Terengganu orang tua-tua. Orang kita tak tahu. Kita duduk kampung seberang baru dah dalam Kuala Terengganu. Dia ada benda. Contoh Joong tu. Masa umur dewasa dah baru faham Joong tu benda apa. Cek-cek dah reti Joong benda apa Joong. Baru faham. Joong maksud dia dak panas terik matahari teduh. Mendung. Joong. Banyak benda lah. Jerenggeng tau. Duduk atas lambung kanan. Tapi jerenggeng tak mesti kiri kanan dia panggil jerenggeng. Gitu orang.
Baik. Jadi dalil ni jelas bahawa semayang merujuk pada semayang fardu. Semayang mestilah berdiri. Ada pun semayang sunat sebab ada dalil bahawa Nabi semayang sunat dalam keadaan duduk. Dan duduk ini tak tunggu tak mampu. Maksud dah boleh nak berdiri baru duduk dah. Hak tu semayang fardu. Bila semayang fardu tak mampu duduk. Tak mampu duduk. Geng-geng. Tu kait dengan kemampuan. Semayang fardu kait dengan kemampuan. Tak mampu nak terbayang berdiri. Tak timbul. Tapi mazhab Syafi'i ni dalam bab hak berdiri ni dia sebut kita baca dah tadi. Kita baca lagi. Kait ngak boleh semayang duduk ni dak tunggu kita patah kaki. Contohnya semayang duduk dah. Menghilangkan khusyuk. Dalam keadaan luar biasa kita letih sangat, lepas tu menghilangkan khusyuk kita kalau semayang berdiri. Dak urut sangat lengah duduk. Dak tunggu patah kaki. Jadi sini disebut sini dan disyaratkan dia berdiri. Disyaratkan dia qiyam tu merujuk kepada syarat tadi, rukun tadi. Setiap rukun ingat setiap rukun ada syarat. Setiap rukun 13 tu ada syarat. Maka disyaratkan sahnya rukun qiyam dengan dibetulkan tulang belakang. Betul tulang belakang kita. Maksud betul tulang belakang mana? Kita tak boleh kita qiyam ini kita buat nekung gitu. Sengaja, tak boleh sengaja. Ada pun orang tak boleh nak membetulkan tulang belakang, maka keadaan itu sah. Orang panggil bokok. Dah. Sah kerana tak boleh betul. Ada pun orang boleh betul ini sengaja. Tanda orang maya malah tu. Ni tidak sah rukun qiyam kalau sengaja. Kenapa betul? Betul tu maksud tulang belakang ni guna rasa belakang tengah. Tak boleh kita bokok. Tu maksud dia. Jadi ingat qiyam dia ada rukun. Salah satu daripadanya betul tulang belakang. Dibetulkan tulang belakang. Satu. Dan jikalau dengan bersandar sekalipun dia tak boleh nak betul tulang belakang melainkan menyandar. Maka bila dia nyandar dinding, contoh situ dia duduk, sandar tubuh dinding. Orang ingat sedap dia, lemak gitu. Tapi gitulah kalau dia tak boleh nak membetulkan melainkan menyandar, maka dibenarkan menyandar. Tahu. Boleh hanya dah. Orang hak menyandar tanpa ada sebab ini sah tak mayang? Sah. Bil karahah makruh. Dia tak ada sebab, bukan nak betul dalam belakang tapi sedap nyandar ingat. Dia duduk rapat nyandar. Tapi tak tahu lagi rokok mana, tungging depan saja. Sebab bila kita rokok, kita akan kedudukan kita tidak akan jadi berapa darjah dia panggil? 90 tau. Dia tak akan jadi, dia akan kurang mungkin 75 sebab dia akan belakang kaki dia akan jadi sengit sikit. Kalau orang rokok dengan kaki straight gini ambil 90 darjah tungging depan. Dia kalau orang hak menyandar dinding dia nak rokok ada masalah. Gitu maknanya. Dia kena pergi depan sikit kaki dia. Jadi siapa-siapa nyandar tanpa sebab tadi maknanya tak ada uzur syar'i, hukumnya makruh. Sah lagi semayang. Makruh. Tapi dengan sebab tadi kerana dia nak betul tulang belakang dia melainkan menyandar sebab ada penyakit, maka dia pun menyandar. Boleh straight tulang belakang, maka harus hukumnya boleh. Maka jika berdiri cenderung sekira-kira tiada dinamakan berdiri. Lagu mana gini? Tiada sah sembahyangnya. Diri tapi orang tak panggil berdiri, tak sah semayang. Ini nak bagi gambaran bahawa qiyam tu mesti tegak dalam belakang. Jadi bila guana keadaan orang berdiri dah tapi tak macam diri gitu, tak sah semayang. Contoh, dia sengaja buat
Kaki dia buat nekong gitu, tubuh gitu sengaja. Orang kata gini, uruf kita, pandangan uruf kita. Diri dok gini. Gitu. Naik kau rasa sakit kan? Sakit itulah diri dia. Sah. Tapi dia sengaja buat tidak sah. Tidak orang dikatakan berdiri. Dia dikatakan berdiri tegak, dah ulih. Sengaja dah ulih. Sementara lagi nampak macam rokok melainkan orang pokok 3 pokok terus. Itulah rokok dia, itulah qiyam. Kan dia orang pokok 3 betul, orang umur 120 umur 120 dah, lepas tu nekung gitu dah. Ada arwah seorang saya apa ni, dia tak betul lah, anak beranak kawang ni biasa jalan cabar 3 dengan terawal losong jalan. Kelek sok apa mati dah dalam tahun lepas. Asyik tahun lepas, kalau dah awal tahun ni tahun lepas. Tu nak saya anak banyak kawang. Jadi kalau dia jalan tak nampak kepala. Maknanya kalau orang luar mari dia jalan atau kita dia malang orang suluh tak ada kepala lah. Dia jalan tu kepala gitu. Tubuh dia nekung jalan. Nama saya dia dah ingat. Mati tau. Jadi kalau orang gitu bila ismayang dia tak nak betul dah. Kepala tak nak betul, tubuh nekung tak nak betul, itulah qiyam dia. Macam rokok je. Itulah qiyam dia sah. Isu dia istita'ah, kemampuan. Jangan sengaja, gitu je. Dah dalam keadaan biasa memang. Apa kita uruf, kita diri beza sikit sebanyak orang ni nekung sikit tu biasa. Sikit tu biasa, tapi orang panggil diri lagi. Dah apa lah. Jangan nampak jelas bahawa pada uruf ni bukan diri ni nekong. Orang apa kalau orang kata aku cik tak boleh gini ni tak usah, aku memang tak boleh diri dah gini dah aku bokok 3 tak apa, sah bagi dia. Dan jika lemah ia daripada berdiri sekira-kira masyaqqah maksud dia halangan ataupun rintangan, susah yang menghilangkan khusyuknya. Siapa tak boleh khusyuk kalau ia diri tegak tu lah. Sah ia sembahyangnya serta duduk, maka sah sembahyang duduk. Dalam keadaan biasa dia sihat, tapi ada hari dia betul-betul orang panggil dia exhausted, letih sangat-sangat, terlalu letih. Bila diri tu berasa nak pitang uyung, bila nak pitang uyung gitu kak, maka boleh duduk. Duduk itu dikira berdirinya ketika qiyam, ketika rukun qiyam. Tak apa. Ataupun orang semayang gi ngai, gi candak sutung, bila dia berdiri dibimbangi jatuh. Ombok langgar amah, jadi gerak amah. Boleh tak duduk? Boleh duduk. Tak tunggu patah kaki pun. Maka ketika itu boleh duduk. Duduknya adalah qiyam. Ketika rukun qiyam. Tak, kita kalau goyang gitu kan orang awam. Khusyuk apa gitu? Bimbang aku rebah kan, menyembang kan. Dah khusyuk tu. Sebab mari dah lah tengah baca mari bimbang. Dah khusyuk dah tu. Maka tidak khusyuk itulah sudah menjadi illah ataupun sebab bagi kita untuk semayang duduk. Tak apa dah. Ataupun letih bersangatan tadi atau lengoh bersangatan tadi, boleh semayang duduk. Cuma orang kita biasa dia tahan kan, tak berani nak duduk. Zaman Nabi pun begitu. Zainab binti Jahshin bila ikut Nabi semayang tarawih malam-malam, dia buat tali, tak ambuhnya duduk, dia pegang dengan tali. Dia buat tali getang, dia pegang tali. Bila qiyam Nabi baca Al-Baqarah sama pula. No. Dua surah setengah dia baca. Nabi baca panjang, berjang nak habis ke rakaat. Jadi Zainab binti Jahshin dia semayang letih capung ngatuk ni, takut boh, dia buat tali dia pegang, tak ambuh semayang duduk, padahal semayang sunat. Itu pilihan dia lah. Tapi dari segi fiqh kita khabar, bila sudah datang waktu begitu, mari ngatuk, takut rebah, sudah boleh duduk. Kalau semayang fardu, sementara lagi semayang sunat. Semayang sunat boleh duduk je, tapi pahala separuh daripada semayang berdiri.
Pahala separuh daripada semayang berdiri bagi orang semayang sunat yang semayang duduk ketika qiyam. Ketika qiyamnya dia duduk, sebab qiyam bukan rukun semayang sunat. Ada pun orang semayang fardu, oleh kerana ketidakmampuan tu wujud, khusyuk hilang, maka pahala sama je. Dia kena semayang duduk. Takut rebah tadi. Bila dia tak boleh semayang berdiri kerana tidak mampu semayang berdiri, kerana dia takut hilangnya khusyuk, dia semayang duduk. Semayang duduknya bukan pahala separuh, pahala penuh. Macam berdiri. Pahala untuk berdiri itulah. Dia semayang duduk tapi dapat pahala untuk berdiri kerana tak mampu. Hak kata hak dapat separuh tu sebagaimana hadis merujuk kepada kemampuan untuk semayang fardu. Ada pun semayang sunat, separuh ni merujuk kepada semayang sunat. Ada pun semayang fardu dah. Bila kemampuan hilang, pahala sama. Semayang sunat hak hadis sebut. Nabi sebut dalam satu hadis bahawa orang yang semayang duduk dapat pahala separuh daripada semayang berdiri. Semayang berjerenggeng dapat pahala separuh daripada semayang duduk. Untuk semayang sunat. Sebab hak qada samanya wajib. Hak qada sebab qada semayang fardu. Adapun qada semayang sunat sama dengan sunat. Jadi hak qada hukum dia sama dengan semayang fardu. Sebab qada fardu sama dengan fardu tunai. Jadi berdiri, rukun berdiri tetap ada. Banyak ada hadis yang kait dengan semayang. Kan semayang atas kenderaan ada hadis. Semayang atas kenderaan. Kita tak biasa semayang dalam kereta semua gitu gini, tapi ada. Itu merujuk semayang sunat. Semayang sunat daripada awal. Duduk atas kenderaan tu tak bangun lah. Kemudiannya kiblat pun sama, tak apa. Cuma kita ada buatnya. Barang jangan jumpa orang buat. Sebenarnya dalam jeng-jeng boleh semayang sunat. Awak isyarat je lah. Ngopegang steering. Allahu Akbar, ngopegang steering. Baca Fatihah, rukun qauli tu macam biasa lah. Rokok tu duduk zikir. Tapi jangan tengah jalan kalau jeng tengah jalan Allahu Akbar degung. Tak boleh mudarat. Mata teruskan melihat. Sebab ada petunjuk daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang atas kenderaan bagi semayang sunat. Baik. Itu panjang cerita lah. Kita kena tengok khusus kait dengan semayang sunnah. Jadi ini kita tarukung. Baik. Dan habis itu kalau kita nak tambah sikit ilmu kait dengan 4 mazhab, kait dengan rukun qiyam. Telah ittifaq ulama 4 mazhab bahawa qiyam itu adalah fardu di atas mereka yang solat pada sekalian rakaat-rakaat fardu. Jika kuasa di atas berdiri, dan jika lemah daripadanya umpama sakit, ketika itu gugurlah berdiri daripadanya, maka hendaklah bersolat di atas kelakuan yang berkuasa, yang kuasa atasnya. Itu keadaan biasa. Ini ada satu kitab lah, Fiqh Sunnah ni, tapi kitab ni jarang orang pakai. Kitab ni kitab 4 mazhab itu dalam tu. Syekh Said Sabiq sebut dalam Fiqh Sunnah, dia berkata mereka yang tiada kuasa berdiri pada solat fardu boleh saja dia melakukan solatnya atas sekira kuasanya dan baginya pahala yang sempurna, tiada kurang sedikit pun. Dalilnya hadis Abu Musa radhiyallahu anhu bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Maksudnya, apabila sakit seorang hamba ataupun dia musafir, maka catatkan bagi amalan yang dilakukannya padahal ia sihat lagi bermukim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik. Kemudian, dan jika lemah duduk, maka hendaklah ia berguling di atas lambung kanan itu
afdal daripada lambung kiri. Dan jika lemah ia, maka sembahyang dan melentang di atas belakangnya, maka mengisyarat dengan kepalanya. Tak boleh duduk. Kita salli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jambin. Sembahyang diri, kalau tak boleh duduk. Tak boleh duduk, jerenggeng. Jerenggeng ni atas lambung kanan, lebih utama lambung kiri. Maksud lambung kanan kepala tang kenung menghadap kiblat, sah. Kepala tang kening kiri menghadap kiblat, sah. Tapi afdal kanan tadi kita kata atas lambung kanan. Kemudian tak boleh atas lambung kanan, sakit juga, sakit usuk. Boleh netang. Disebut. Maka jika lemah ia daripada ala jambin, atas lambung atau jerenggeng tadi, maka sembahyang dan melentang di atas belakangnya, netang. Dada kata hangi belakang ni atas bumi, netang. Bila netang ni lagu mana nak tahu? Kaki menghadap kiblat, bukan kepala menghadap kiblat. Kaki menghadap kiblat, mengisyarat dengan kepalanya. Kepala orang semayang gerak, kena gerak. Jadi bila nak gerak ni biasanya dianjurkan, setengah kita dianjurkan supaya diletakkan lapik di atas, di belakang kepalanya. Bukan wajib, dianjurkan letak lapik supaya mudah kat kepala untuk wisyarat. Kalau tak ada lapik pun sah. Jadi bila letak mudah akak, Allahu Akbar, rokong akak sikit, separuh daripada akak benar kepala. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, rokong habis su ni mana macam seolah-olah dagu setu sini, setu dada jadi waktu kira sujud tak? Kan ni qiyam, kita ngadak kiblat kepala kita lapik sikit, nampak lenggok kan. Jadi daripada start takbiratul ihram, niat padanya waktu ketika makna seolah-olah kita qiyam straight gitu, kaki ngadak kiblat. Orang Melayu kata ngadak kiblat kaki mu biadak mu. Kaedah dia Nabi ajar ngadak kiblat kaki. Tak ada biadak-biadak ngadak kiblat kaki nak semayang. Cuma kita biadak. Jadi kalau kata orang tidur dalam masjid kaki ngadak kiblat, kira mana? Sebab semayang ngadak kiblat kaki tu kerana tak mampu tu boleh. Dan bahkan jadi turut tangan tu dah boleh ala jambing, tak boleh straight kaki ngadap kiblat. Jadi tidur ngadap kiblat kaki ni tidak dianggap biadab dalam Islam. Tapi kita dalam Melayu ada uruf, mu tidur kaki ngadap orang, kaki ngadap orang tu biadab nama dia. Kaki ngadap orang hak tengah ngadap kita, dia tidur mulai-mulai ada king ada tu dia ada uruf, pada uruf masyarakat budaya, bukan masalah semayang tau. Tu uruf. Maka bila uruf tu diterima, dipakai. Dipakai dalam bab tu bukan bab semayang, dia biada. Orang Melayu kan tak boleh lunjuk kaki depan orang tua. Orang tua bekang-bekang nyeretak kaki, tak boleh lunjuk. Duk sela apa duk sipuh. Ini dah mulai ada duk pelunjuk gitu. Kaki dikira biadab. Kita tahu. Biasa tu perbezaan tu banyak perkara tahu. Baru ni tu tengok dalam medsos. Adalah Frank FB. Dia pun post satu apa ni gambar, perkataan dia tu hak Yahudi dengan hak Islam, hak Yahudi dengan hak Islam. Orang Islam aja tunjuk dengan jari telunjuk. Yahudi aja dengan ibu jari, katanya situ. Orang Islam aja makan, Nabi aja makan buah dulu sebelum makan berat. Yahudi aja makan buah kedian. Ada 2-3 perkara lah. Dia kadang benda tu dicampur aduk, benda betul dengan salah. Dia orang Islam betul, Nabi SAW bila menunjuk dengan jari telunjuk, sababah atau sabahah. Ini sababah atau sabahah, jari telunjuk. Jari
yang untuk maki hama orang, jari yang untuk tasbih, sabahah, yang bertasbih. Ni kau. Pasal gini kan sebeh kita tok sini. Ni. Lepas pada tu Melayu gini tunjuk. Takkan Melayu ni ikut Yahudi. Ni tak betul. Tak ada sumber ni. Kalau orang Melayu kan tanda sopan kita menunjuk gini. Tuan Dio, gini kan. Tak tunjuk gini. Habis Nabi nak tunjuk sesuatu dengan jari telunjuk. Melayu budaya dia ni. Tak jadi Yahudi ke kita, tak ikut Yahudi tunjuk gini, ni budaya Melayu. Bukan Yahudi. Dia tulis kata ikut Yahudi ni. Tak betul lah. Tu tak betul. Tapi Nabi betul. Pakai jari telunjuk. Menunjuk. Bahkan kalau kalimah la ilaha illallah gini. Lepas tu tahiyat awal, tahiyat akhir gini. Jari telunjuk. Jadi jari ni jari yang ada nilai di sisi Islam. Untuk mengingati Tuhan. Sabahah. Dia panggil jari sabahah. Untuk maki orang, tunjuk orang, sababah. Jari yang memaki. Sabun. Jari yang memaki. Ni kau. Muah. Sebut menatang kat ni. Kita tak menatang tak tunjuk ke ni. Jadi kadang-kadang maklumat dia siapa ada. Betul salah. Kena cek kan. Baik. Jadi tadi isyaratnya dengan kepala. Jauh dah. Habis lama 10 minit ke apa. Itu nak habis ni. Sebelum rukun keempat ada 2 ayat lagi. Dan jika lemah ia dengan yang demikian itu, maka dengan kelopak matanya. Tak boleh gerak kepala dengan duduk netang, tak boleh gerak kepala. Buat kelopak mata. Netang juga gerak kelopak mata. Boleh gerak kepala, kena gerak kepala tanda perpindahan pergerakan, intiqal antara qiyam kepada rukuk, kepada i'tidal, kepada sujud. Ada pun tak boleh dengan gerak kepala, kelopak mata. Bila kelopak mata tu kita qiyam, cerah mata, qiyam. Bila kita rukuk, reduk sikit, buat pandang bawah sikit. Bila kita i'tidal, kat balik penuh. Bila kita sujud, kejam mata. Kejam mata tanda sujud. Begitu. Menggantikan pergerakan kepala yang tak dapat dia tak mampu. Dan jika lemah ia daripada menggunakan kelopak mata, maka dengan melakukan rupanya sembahyang dengan hatinya, maka tiada gugur sembahyang selama ada akalnya. Tak boleh juga guna kelopak mata hati membayangkan kita sedang qiyam, kita sedang rukuk, kita sedang i'tidal, kita sedang sujud. Hati. Jadi hal lain tak gerak belaka. Macam orang koma. Orang koma yang akalnya masih ada. Kalau orang koma yang akal masih ada tak keadaan orang koma akal pun tak tahu. Tahu? Jatuh je. Dudak. Tak gerak benda, tak dengar, tak apa. Tapi kalau orang koma, dia sedar kita cakap, dia sedar dengar kita cakap, nak molek dia nangis kita cakap dengan dia, tu akal dia masih berfungsi. Maknanya fungsi hati dia ada. Tak? Maka dia wajib semayang lagi. Orang tak tolong dia ambil semayang sekalipun, dia wajib semayang. Semayang hormat waktu. Dia wajib semayang hormat waktu, walaupun dia tak boleh minta orang tolong ambil semayang dia. Cakap tak boleh. Sebab dalam hati je dia. Nak molek pejam mata dengar. Semayang dalam hati. Segala perbuatan rukun daripada pertama sampai habis salam, niat, qiyam, takbiratul ihram sampai salam, dalam hati belaka. Tetap tidak gugur selagi mana akal masih ada. Ni berat semayang, nak khabar berat semayang, kok mana-mana pun. Anak saya tulang demam. Demam motor-motor dak tubuh dah gitu gini. Dia hari ni memang lewat dak suruh kodok subuh, lepas tu suruh asar, tak mayang, kena semayang guana-guana pun. Tak kata, tak rai semayang duduk. Kena semayang guana-guana pun. Tak boleh mayang duduk, mayang je geng-geng. Ke mana-mana pun. Sehinggalah dengan hati. Macam kita tak tahu semayang ke tak, tetap wajib semayang. Jadi,
Hak moleknya bila kita jaga keluarga kita sakit, mak kita atau ayah kita, suami kita atau isteri kita atau anak kita yang sudah balik, kita sentiasa bisikkan masuk waktu kepada dia, masuk waktu dah. Tidak sedar dia lagu mana. Tapi kita husnuzon berdasar pada maklumat doktor kata dia ni kalau kira dia akan ni fungsi dia ni, kalau kita cakap dengar tapi tak nak balas contohnya, maka tolong peringat dia waktu semayang. Subuh dah ni, zuhur dah, asar dah, maghrib dah, isyak dah. Kalau tidak, kita dosa. Dia semayang kadang-kadang tak tahu waktu, dia terlepas, tapi kita berdosa. Hak kita jaga dia. Wajib kita ni peringat waktu semayang ke dia dan juga beri air semayang ke dia. Wudukkan dia. Kita tak beri wuduk dia, orang sihat dosa kerana kita waris dia. Kita anak-anak dia, kita suami dia, kita isteri dia, kita anak dia, kita ayah dia, kita mak dia, kita lock begitu sahaja, tak boleh. Berdosa kita. Dua-dua dak. Hak sakit pun dak semayang, dia dengar kan cakap dak semayang, hak jaga pun buat dak tahu jalan, tunggu sihat-sihat lagi, bro, esok mati. Nak kata apa ni? Dosa besar. Berat semayang. Waktu ni jaga. Maka tiada gugur sembahyang selama ada akalnya. Tak gugur. Lagu mana sekalipun tak gugur. Jadi mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk melaksanakan kefarduan sembahyang ini dalam waktunya. Jangan buat luar waktu. Tidak ada sebab untuk buat luar waktu walaupun sakit berat sekalipun. Allah SWT melalui lidah Nabi Muhammad menunjukkan jalan, dan ulama-ulama yang beristihad begitu begini tunjuk jalan dah dasar kepada dalil-dalil. Jadi buat sungguh lagu mana pun biar kita jadi hak terlepas dah qada. Kita pernah sakit, pernah koma, pernah tinggal semayang di beg hospital, qada. Fadainullahi ahaqqu an yuqda. Maka hutang Tuhan lebih berhak untuk dilunaskan. Selesai hutang Tuhan. Kalau tidak tak boleh masuk syurga. Kalau tidak amalan sakok untuk ditimbang. Mayang lesar ni, tak lesar. Dah lesar. Ayah hak lain banyak buat baik, lain sekali pun sedekah banyak apa semua, dak pakai lagi. Semayang dah lepas. Dah lepas semayang dulu. Tu hak dak mayang, hak mayang. Mayang ada ilmu, dah lepas kau. Jangan kau dak mayang, hak semayang ada ilmu, dah lepas kau. Nak timbang mana kebaikan kita hak banyak ditimbang dah lepas. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-salah. Dah, kena jaga. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.